InsyaAllah kita mulakan kuliah Tauhid malam ni dengan kita membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-ikram wa ashabil izam. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wartanzur nafsun ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, ini hari akhirat, dan takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Ta'ala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihuddin. Maksudnya, barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, saya berikan kepahaman di dalam agama, insyaallah. Yang mati silakan Fadil Tuan Imam. Tak lupa juga silakan Tuan Bilal. Seluruhnya jawatan kuasa masjid, seluruhnya sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat, haji, tuan-tuan hajah yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita menyambung pengajian kita berkenaan dengan uluhiyah, ketuhanan, kan, dalam bab Jawharatul Tauhid, ini permata tauhid. Dan kita berada di muka surat 249 yang ada yang tak datang itu, kan. Baik, kita lihat 249. Ataupun 248 boleh kah? Gostan balik. Mengenai kasab. Kasab mana usaha lah. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan kasab, kasabah. Kasabah mana usaha. Usaha manusia. Mengenai kasab ataupun usaha ini, usaha ini ada yang menyatakannya sebagai ta'alluq qudrah. Ta'alluq qudrah yang baru. Dan ada pula yang menyatakannya sebagai iradah yang baru. Kerana sesungguhnya perkara-perkara itu ada 4. Sesungguhnya perkara-perkara itu ada 4. Pertama, iradah yang mendahuluinya. Pertama, iradah al-hadisah, iradah as-sabiqah. Fa'inal umur arba'atun, disebut dalam kitab Hasyiah Bajuri, Syarah Jawharatul Tauhid. Fa'inal umur arba'atun, maka sungguhnya setiap pekerjaan itu ada 4. Pertama, iradatus sabiqah, iradah yang mendahului.
ataupun iradah yang telah pun ditentukan. Kemudian yang kedua, kudrah. Yang kedua, kudrah, berkuasa. Dan yang ketiga, perbuatan yang selalu beriringan dengan kudrah. Fi'lun muqtarinat. Fi'lun muqtarinani. Perbuatan yang selalu beriringan dengan kudrah. Dan yang keempat, irtibat. Irtibat bainahuma. Irtibat, mana irtibat ialah keterkaitan. Terkaitan antara keduanya. Terkaitan antara fi'lun dan juga kudrah. Perbuatan dan juga kudrah. Perbuatan dan juga kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada empat lah berkenaan dengan sesuatu perkara itu. Maka berdasarkan tafsir kasab yang irtibat ini, yakni ta'alluq kudrah yang makdur, yang dikuasai, maka bukanlah dia itu makhluk, kerana dia adalah sebahagian daripada umurun iktibariyah. Umurun iktibariyah istilahnya. Maka berdasarkan tafsir kasab dengan iktibat tadi, kasab dengan iktibat kan, ada yang keempat kan, iktibat ataupun keterkaitan antara keduanya, keterkaitan antara perbuatan dan kudrah. Maka berdasarkan tafsir kasab dengan iktibat ini, yakni ta'alluq kudrah dengan makdur yang dikuasai, maka bukanlah dia itu makhluk, kerana dia adalah sebahagian daripada umurun iktibari. Umurun iktibari, bukan dia merupakan makhluk. Dan berdasarkan tafsir kasab dengan iradah, tafsir kasab dengan iradah yang baru, maka jadilah dia itu satu perkara tadi merupakan, jadilah dia kasab tadi, jadilah dia kasab itu adalah makhluk. Makhluk pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang semula. Maka berdasarkan tafsir kasab, tafsir usaha tadi dengan iktibat tadi, yakni ta'alluq kudrah dengan makdur, ta'alluq kudrah Allah Ta'ala dengan yang dikuasai, maka bukanlah dianya itu kasab itu makhluk, kerana dia adalah sebahagian daripada umurun iktibari, umurun iktibariyah. Umurun iktibariyah maksudnya benda yang ada pada zihin, tiada pada kharij. Itu dikata umur iktibari, benda yang ada pada minda kita tapi di segi kharij kenyataannya tidak ada, tapi benda tetap ada, seperti bulat yang ada pada bola lah, masuk dalam umur iktibari. Bulat yang ada pada bola kan, biasanya bola adalah bulat, bola adalah bulat, tapi bila kita sentuh bola, adakah bola itu bulat? Yang kita sentuh itu bukannya bulat, yang kita sentuh itu adalah campuran getah, getah ke apa dan sebagainya, sehingga jadilah di bola itu yang ada angin dalam dia lah. Biasanya bola ada angin, tapi ada juga bola tak ada angin. Bola apa tak ada angin? Bola hoki lah, bola hoki mana ada angin. Bola hoki tak ada angin tu kan. Kalau kena kepala memang binjol lah. Kalau kena bola hoki ni, tapi dia tetap bulat lah. Betul. Jadi makna segi kharij, di segi minda kita bulat, tapi di segi kharijnya bukan bulat. Sebab apa yang kita sentuh itu bukannya bulat, yang kita sentuh itu adalah bola ataupun campuran getah dan sebagainya, sehingga jadilah di bola, campuran kulit macam tu. Baik. Dan berdasarkan tafsir kasab dengan iradah yang baru, maka jadilah dia itu usaha tadi merupakan makhluk. Maka jadilah dianya apa tu? Dianya usaha itu merupakan adalah makhluk. Mengenai tafsir, mengenai takrif kasab, para ulama ada mengketengahkan kepada kita ada dua definisi ataupun takrif. Takrif kasab ataupun usaha. Yang pertama,
Yang pertama, sesuatu yang dengannya ma yaqa'u bihil maqdur min ghairi sihatil infirad qadir bih. Sesuatu yang dengannya terjadi makdur, sesuatu dengannya terjadinya makdur yang dikuasai tanpa sahnya kesendiriannya si qadir tadi, orang yang buat tadi lah. Tanpa sahnya kesendiriannya atau terasingnya si qadir, mana orang yang mampu buat ataupun orang yang berbuat dengannya dengannya benda yang dikuasai tadi. Mana irtibat atau iradah berdasarkan dua kaul terdahululah. Seperti gerakan yang dicampuri, kal harakati mutalabbisan wal mashuban bih. Seperti gerakan yang dicampuri dan disertai dengannya tanpa sahnya keadaan si qadir, iaitu hamba bersendiri dengan makdur. Tanpa sahnya keadaan si qadir, orang yang buat tadi, ini hamba tadi bersendiri dengan makdur yang dikuasai tadi. Bahkan tanpa sahnya persekutuan, kerana tidak ada taksir darinya. Tidak ada taksir, mana kesan darinya dengan jalan apapun. Hanya baginya itu semata-mata mengiringi, sedangkan pencipta yang sebenarnya itulah bersendiri dengan keumuman taksir. Pencipta Allah Ta'ala lah sebenarnya bersendiri, tunggal dengan keumuman taksir, mana kesan beri bekas segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dikatakan sebagai kasab lah, usaha. Macam tu. Ma yaqa'u bihil maqdur min ghairi sihhatil infiradi qadir bih. Satu benda yang terjadi dengannya yang dikuasai daripada ketiadaan sah, terkasing qadir, mana orang yang melakukan tadi. Mana orang yang melakukan tadi tetap tidak terpisah daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Tidak terpisah daripada ketentuan Allah Ta'ala tadi. Itu dikatakan ini definisi pertama lah. Sesuatu yang dengannya terjadi makdur, mana yang dikuasai tanpa sahnya kesendirian si qadir, kesendirian si pembuat. Mana orang yang mampu buat tadi, dengannya maksudnya irtibat, keterikatan atau iradah berdasarkan dua kaul yang terdahulu. Seperti gerakan yang dicampuri dan disertai dengannya tanpa sahnya keadaan si qadir, mana hamba tadi, tanpa sahnya keadaan hamba tadi bersendiri dengan makdur. Bahkan tanpa sahnya persekutuan, kerana tak adanya taksir darinya, tidak ada kesan daripadanya dengan jalan apapun. Payah sikit nak faham makna dia ni. Hanya baginya semata-mata mengiringi keadaan pencipta tadi lah, Allah Ta'ala. Yang sebenarnya Allah Ta'ala tadi bersendirian dengan mengumumkan keumuman taksir, kesan daripada perbuatan Allah Ta'ala tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, definisi yang kedua, kasab atau usaha yang kedua, sesuatu yang dengannya terjadi makdur, sesuatu yang dengannya terjadi yang dikuasai pada tempat kudrahnya Allah Ta'ala. Maksudnya irtibat, mana keterikatan atau iradah berdasarkan dua kaul terdahululah. Seperti gerakan yang dicampuri dan disertai dengannya. Hal keadaan si makdur itu, si makdur mana yang dikuasai ini pada tempat kudrahnya. Pada tempat kudrahnya, seperti tangan lah. Seperti tangan. Mana definisi kedua ni, ma yaqa'u bihi maqdur. Ma yaqa'u bihi maqdur fi mahalli kudratihi. Satu benda yang terjadi dengannya makdur, yang dikuasai pada tempat kudrahnya. Kudrahnya Allah Ta'ala. Pada tempat kudrahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Samalah seperti tangan tadi lah. Gerakan dicampuri dan disertai. Susah sikit nak faham lah definisi ni. Cuma ringkasnya usaha ni lah.
Apa yang kita faham pun mana usaha yang kita faham. Kan? Usaha, ikhtiar manusia kan. Setiap pada kita ni perlu pada usaha dan ikhtiar dan kehidupan kita. Tak ada usaha dan ikhtiar, maka kita bukan termasuk dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mesti ada usaha dan ikhtiar. Kalau hanya semata-mata menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala tanpa ada usaha, ni namanya kaum Jabariyah. Kalau kita usaha je tanpa ada penyerahan daripada Allah, maka namanya Qadariyah. Qadariyah kan. Jadi kita perlu ada usaha dan penyerahan kepada Allah Ta'ala. Itu dikatakan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Mana Ahlussunnah wal Jamaah ni dia tengah-tengah. Gitu. Kalau tuan-tuan lihat di muka surat 247 hari tu, kita lihat muka surat 27, mazhab Ahlussunnah, kalau mazhab Ahlussunnah menyatakan bahawa tidak ada bagi hamba itu di dalam perbuatan-perbuatannya yang bangsa ikhtiari usaha kecuali kasab. Bahawa tidak ada bagi hamba itu di dalam perbuatan-perbuatan yang ikhtiari kecuali kasab, kecuali usaha daripada hamba. Kemudian yang kedua mazhab Jabariyah. Ini bahawa tidak ada bagi hamba itu kasab. Jabariyah kata hamba itu tidak ada kasab usaha, melainkan dianya adalah majbur, dipaksa, seperti bulu yang tergantung di udara. Seperti bulu yang tergantung di udara, dibolak-balik oleh angin sebagaimana dia suka. Sebagaimana dia suka. Ini mazhab Jabariyah. Okay. Kemudian Mu'tazilah. Mu'tazilah pula berpendirian dan berpegang bahawa hamba itu adalah pencipta bagi perbuatan-perbuatannya yang ikhtiar dengan kudrah yang diciptakan Allah Ta'ala pada dia. Dengan kudrah yang diciptakan Allah Ta'ala pada dia. Baik. Maka Jabariyah itu terlalu melalaikan. Muka surat 248 atas. Maka Jabariyah itu terlalu melalaikan. Mu'tazilah terlalu berlebihan pula. Gitu. Sedangkan Ahlussunnah berada di tengah-tengah jalan. Dan sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan. Sebaik perkara adalah pertengahan. Maka mazhab Ahlussunnah itu telah mengeluarkan dari antara kotoran dan darah satu susu yang murni, yang lazat, lagi mudah bagi peminumnya. So antara kotoran dan darah tadi, maka keluarlah susu. Keluarlah susu. Dan susu itulah yang lazat, yang manis lah, diminum oleh orang yang minumnya. Okey, kita ni pegangan kita adalah Ahlussunnah. Sudut tengah-tengah. Macam tu. Kerana kita ni perlu usaha dan ikhtiar. Macam tu. Tak kan? Dan dapat dipahami dari penetapan kasab yang merupakan sebab kepada taklif akan adanya penolakan terhadap Jabariyah. Dan dapat dipahami dari penetapan usaha tadi yang merupakan sebab kepada taklif. Jadi kenapa ada taklif hukum pada kita? Kenapa ada taklif hukum pada kita? Sebab ada kasab, kan usaha. Disebabkan ada usaha pada kita dan kita ada ikhtiar dan ada pilihan kepada kita untuk membuat suatu keputusan, maka kita ditaklifkan hukum. Kita lah yang ditaklif hukum Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya kalau seandainya kita melakukan benda yang tak elok, maka akan mendapat dosa. Dan kalau kita buat benda baik, maka kita mendapat pahala lah pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu. Baik. Bandingan paling mudah lah. Bandingan paling mudah kalau tuan-tuan lihat dalam kitab Al-Mukhtasar Mufid. Kitab Mukhtasar Mufid yang menghuraikan permata tauhid. Permata tauhid muka surat 204 kata, bandingan umat ini seperti 4 orang. Bandingan umat ini seperti 4 orang. Pertama, lelaki yang Allah Ta'ala berikan ilmu dan harta padanya, lalu dia beramal dengan ilmunya dan membelanjakan hartanya ke tempatnya. Dia lelaki pertama. Rajulun atahu ilman wa ma'lan.
bahawa ya'malu bi'amalihi fi malihi yanfikuhu fi haqqihi. Hamba, seorang hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagikan ilmu dan harta kepadanya, lalu dia beramal dengan ilmu dia dan membelanjakan harta pada jalan Allah Ta'ala. Pertama. Yang kedua, hamba yang Allah Ta'ala berikan ilmu padanya tetapi tidak diberikan harta. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi hamba tadi ilmu tetapi harta tak ada. Lalu dia pun berkata, alangkah baiknya kalau aku sepertinya, aku akan berbuat sepertinya. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, kedua-dua mereka sama-sama mendapat pahala. Kedua-dua dapat pahala. Mana laki kedua ni Allah Ta'ala bagi ilmu tapi harta tak ada. Laki pertama ada ilmu, ada harta. Dengan ilmu dan harta tadi dia infakkan harta pada Allah Ta'ala. Lelaki yang kedua ada ilmu tapi tak ada harta. Tetapi dia ada pasang niat. Dia ada pasang niat, kalau seandainya aku ada harta, aku pun berbuat seperti apa yang lelaki pertama dia buat. Maka Nabi kata, kedua-dua mereka sama-sama mendapat pahala insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lelaki yang ketiga, lelaki yang Allah Ta'ala berikan padanya harta dan tidak diberikan ilmu, lalu dia salah menggunakan harta, berbelanja bukan pada tempatnya, mana belanja benda yang haram. Macam mana? Itu lelaki yang ketiga lah. Mana lelaki tiga, Allah Ta'ala bagi harta tapi ilmu tak ada. Kemudian harta tadi digunakan pada benda-benda yang lara, benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian lelaki yang keempat, lelaki yang Allah Ta'ala tidak berikan ilmu dan Allah Ta'ala juga tidak berikan harta. Lalu dia berkata, kalaulah aku seperti ini, aku akan berbuat sepertinya. Dia kata, kalau aku seperti dia ni orang yang ketiga, nombor tiga tadi. Yang mana orang ketiga tu dia ada harta kan? Ada harta, ilmu tak ada. Bila ada harta, ilmu tak ada. So dia gunakan pada jalan yang lara-lara. Jadi lelaki yang keempat, harta pun tak ada, ilmu pun tak ada. Tetapi dia ada pasang niat. Ada pasang niat, kalau aku ada harta, aku nak seperti orang ketiga tadi. Gitu. Maka Nabi Muhammad SAW pun bersabda, mereka berdua sama-sama mendapat dosa. Mereka berdua sama-sama mendapat dosa. Hadis riwayat daripada Ibnu Majah. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW menyamakan antara orang pertama dan kedua daripada segi pahala kerana sama kedua-duanya dalam memilih perkara yang baik dan berazam melakukannya. Mana kedua-dua tadi sama-sama memilih jalan yang baik. Usaha dia tadi kan, usaha dia, ikhtiar tadi kan, untuk memilih jalan yang baik. Kemudian lelaki yang ketiga dan keempat, mereka dapat dosa kerana kedua-duanya sama memilih perkara jahat dan berazam melakukan jahat. Kerana lagi keempat dia tak ada harta, lagi ketiga ada harta. Ada harta dia buat benda yang tak elok. Laki keempat tak ada harta langsung, ilmu pun tak ada, harta pun tak ada. Kemudian dia berazam untuk sama seperti orang ketiga. Enjoy kan? Enjoy, berpoya-poya kan? Kalau aku ada harta lah, aku nak juga dengan si Mamat, seperti si Mamat itu. Enjoy sana, jolly sana, jolly sini kan, minum arak sana, minum arak sini. Kaki betina, kaki perempuan dan sebagainya kan? Dia nak macam tu. Maka Nabi kata, semana kedua-duanya mendapat dosa kerana memilih perkara yang jahat. Mana usaha tadi buat benda yang jahat. Dan berazam melakukan satu benda yang tak elok lah. Baik. Jadi kat situ kita nampaklah bahawa manusia ni dia ada terikat dengan usaha dia, dengan ikhtiar dia. Itu sebabnya manusia ni ditakdirkan hukum. Dan besok dia akan terima azab lah. Kalau buat benda tak elok dan azab benda tak elok tadi, dia akan dapat dosa dan dapat siksaan daripada Allah Ta'ala. Aja tu. Baik, satu lagi contoh yang paling mudah. Contoh lain ialah seperti seorang mukallaf
membakar selai kertas. Jadi satu contohlah, satu perbuatan mudah yang dapat kita lihat ialah apabila seorang yang mukallaf dia membakar selai kertas. Perbuatan ini ada beberapa kategori ataupun bahagian. Yang menjadikan api membakar itu ialah siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan api membakar kertas. Kedua, yang menjadikan kertas boleh terbakar. Siapa? Allah. Mana yang menjadikan kertas boleh terbakar? Allah Ta'ala. Kemudian, yang menjadikan kertas dan api siapa? Allah. Jadikan kertas api Allah Ta'ala. Yang mengajar Malaysia apabila api membakar kertas. Yang mengajar Malaysia apabila api membakar kertas siapa? Allah jugalah. Allah Ta'ala menurunkan ilhamlah kepada manusia sehingga dia boleh menggunakan pakai kertas untuk membakar. Kemudian yang menggunakan otak. Siapa yang menggunakan otak pada manusia dan kemampuan mengeluarkan arahan kepada saraf melalui urat yang tertentu. Siapa? Allah Ta'ala jugalah. Allah Ta'ala juga. Mana yang menggunakan otak kepada manusia sehingga dia punya otak tadi boleh berfungsi dan bergerak kan. Itu pun Allah Ta'ala juga. Kemudian yang menciptakan otak, saraf dan neuron serta menggunakannya kepada manusia siapa? Itulah Allah. Allah jugalah yang menggunakan otak, yang menggunakan saraf. Aja tu. Yang menciptakan oksigen sehingga berlakunya proses pembakaran siapa? Allah. Allah Ta'ala juga. Ana yang menciptakan oksigen, kerana kalau tak ada oksigen tak ada, maka tak akan berlakunya pembakaran. Mesti ada oksigen baru berlakunya pembakaran. Samping itu ada bahan-bahan yang boleh terbakar. Sehinggalah pelbagai cabang yang perlu dipenuhi sehingga sempurna proses pembakaran yang kesemuanya itu adalah ciptaan dan juga kejadian Allah Ta'ala. Apabila sempurna proses pembakaran yang kesemuanya ciptaan Allah Ta'ala tadi tuan-tuan, maka apa lagi yang tinggal bagi seorang manusia itu? Jadi kalau seandainya semua Allah Ta'ala macam mana? Otak pun Allah Ta'ala, ilmu tentang membakar pun Allah Ta'ala juga, kertas pun Allah Ta'ala juga. Okey, bahan api pun boleh bakar pun Allah Ta'ala juga. So mana manusia punya? Yang tinggal untuk manusia ialah usaha dan pilihan. Mana yang tinggal kat manusia ni ialah usaha dan pilihan. Sama ada nak membakar ke atau tidak. Sama nak membakar ke ataupun tak nak bakar. Mana daripada manusia tadilah. Yang lain itu semuanya daripada Allah Ta'ala. Bahan api dia semua daripada Allah Ta'ala. Otak yang kita gunakan Allah Ta'ala. Tangan yang kita gunakan untuk membakar pun Allah Ta'ala juga. Semua Allah Ta'ala. Jadi apa yang tinggal pada manusia? Yang tinggal pada manusia ialah kasab tadi, usaha. Dan juga pilihan dia sama ada nak bakar ataupun nak membakar. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan manusia itu memilih. Dan Allah Ta'ala juga yang menjadikan manusia itu memilih. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Dan tiadalah kamu berkemahuan melakukan satu perkara melainkan dengan cara yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Taala mencabut daripada manusia itu usaha dan pilihan, gugurlah daripadanya tanggungjawab ataupun taklif hukum. Kalau Allah Ta'ala menarik ataupun mencabut usaha daripada manusia dan Allah Ta'ala mencabut pilihan daripada manusia, so maknanya gugurlah taklif hukum. Gugur taklif hukum tak ada akan berlaku, kita tak akan sesalah. Tapi sebabkan benda tu tak gugur, mana masih lagi digunakan kena pada manusia usaha dan ikhtiar. So maknanya manusia lah yang akan ditanya besok. Bukan Allah Ta'ala yang ditanya, tapi manusia. So mana usaha itu adalah penentu bahawa manusia itu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala besok akhirat. Baik, seluruhnya tuan-tuan,
Kita lihat kepada muka surat 249 semula. Kemudian perkataan musannif dengan walam yakun mu'assiran fal ta'rifa. Itu dalam bait syair itu kan. Dalam bait syair dia kata wa indana li'abdi kasbun kullifa walam yakun mu'assiran fa ta'rifa. Dan menurut kami Ahlussunnah, hamba itu mempunyai kasab, usaha yang dengannya dia terkena taklif hukum, dan tidaklah kasab itu sebagai yang memberi bekas. Tidaklah kasab itu sebagai yang taksir, berbekas. Yang memberkas sebenarnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka naklah kamu ketahui, fikir-fikirkanlah, kata musannif. Jadi perkataan musannif dengan walam yakun mu'assiran fa ta'rifa memberi pengertian bahawa tidak ada bagi hamba itu taksir. Taksir mana kesan perbuatan yang bagaimanapun. Maka dia itu manusia adalah majbur, dipaksa. Dipaksa daripada segi batin. Sedangkan daripada zahir, dia adalah mukhtar. Mukhtar mana boleh pilih. Boleh pilih perbuatannya sama ada dia nak buat ataupun tak nak buat. Tapi dari segi batin, semuanya di balik hijab, semuanya adalah perbuatan Allah. Kan? Kerana yang memberi kesan ialah perbuatan Allah. Sedangkan perbuatan kita tidak ada taksir. Tidak ada taksir, yang ada taksir ialah perbuatan Allah. Kalau kita belajar sebelum ini tentang kata kudrah. Kudrah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bersifat kudrah, berkuasa. Berkuasa Allah Taala memberi kesan, taksir. Sedangkan kuasa kita tidak ada taksir. Jadi kita kena fahamlah. Baik. Jadi ia beri pengertian bahawa tidak ada bagi hamba itu taksir, kesan yang bagaimanapun, maka dia adalah manusia itu majbur. Majbur mana dipaksa daripada segi batin, dan mukhtar boleh memilih daripada segi batin, daripada zahir. Kerana itulah Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki. Ibrahim Dasuki berkata dalam kitabnya Ad-Dasuki, dia kata man nazara li khalqi bi'ainil haqiqah azrahum wa man nazarahum bi'ainil syari'ah maqatahum. Barang siapa yang memandang pada sekalian makhluk dengan mata hakikat, maka dia menganggap mereka itu semua adalah uzur. Dan barang siapa yang memandang mereka dengan mata syariat, maka dia membenci mereka. Dia benci mereka kalau mereka buat benda tak elok, benda yang maksiat kan, kita akan bencilah. Tapi kalau kita lihat dengan mata hati, kita nampak itu hakikat sebenarnya adalah perbuatan Allah Ta'ala. Di belakang hijab dah itu. Tapi kalau kita lihat daripada mata syariat, siapa buat benda tak elok, sudah tentu kita kutuk. Kita kutuk kan, kita marah, kita benci, kita tak suka. Lah kalau orang buat maksiat, mencuri, rompak, menyamun, kan? Tentulah kita tak sukalah. Itu kalau kita lihat daripada kacamata syariat. Tapi kalau kita lihat daripada kata mata tasawuf, hakikat, maka dia menganggap mereka itu semua adalah huzur lah. Semua adalah di balik hijab adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba itu majbur, dipaksa di dalam rupa yang mukhtar. Majbur fi suratul mukhtar. Hamba itu majbur mana dipaksa daripada rupa yang dia boleh memilih. Dalam rupa memilih. Dan dari penafian taksir ini dapat dipahami adanya penolakan terhadap Mu'tazilah. Yang mana Mu'tazilah dia kata kan tidak ada taksir pada perbuatan Allah Taala. Baik. Faham kan? Insya-Allah. Selanjutnya kita lihat bait syair yang ke-49. Falaisa majburan wala ikhtiyaran. Walaisa kullan yafalu ikhtiyaran. Walaisa majburan wala ikhtiyaran. Walaisa kullan yafalu ikhtiyaran.
maka tidaklah hamba itu terpaksa dalam erti tidak mempunyai pilihan. Dan bukanlah dia itu menciptakan tiap-tiap perbuatan yang bangsa ikhtiari. Ulang balik. Maka tidaklah hamba itu terpaksa dalam erti tidak mempunyai pilihan. Bukan makna kita dipaksa tak ada pilihan. Walaupun di belakang hijab nampak semua adalah perbuatan Allah Ta'ala, baik buruk perbuatan Allah. Tapi kita masih terikat dengan pilihan. Dia kata, falaisa majbur wala ikhtiaran. Maka tidaklah hamba itu terpaksa dalam erti tidak punya pilihan. Tetap ada pilihan daripada kita. Kita kena pilih benda baik ataupun benda buruk. Benda baik, benda buruk, kita pilih. Dan bukanlah dia itu menciptakan tiap-tiap perbuatan yang ikhtiari. Maksudnya, jika engkau telah mengetahui bahawa ada bagi hamba itu kasab, mana usaha di dalam perbuatan-perbuatannya yang ikhtiari, maka itikadkanlah bahawa hamba itu sebenarnya tidaklah majbur, tidaklah dipaksa. Gitu. Jika kita telah mengetahui bahawa ada bagi hamba itu kasab, usaha dalam perbuatan-perbuatan yang ikhtiari, maka itikadkanlah bahawa hamba itu sebenarnya tidaklah majbur. Bukanlah mana kita ni dipaksa oleh Allah Ta'ala. Kita tidak dipaksa oleh Allah. Kita tidak dipaksa menurut ketentuan Allah. Kita tidak dipaksa. Sebab apa? Kita masih lagi diberi usaha dan ikhtiar oleh Allah Ta'ala. Kita masih lagi diberi usaha oleh Allah Ta'ala. So, pilih sendirilah. Tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanya selera. Tepuk dada tanya iman. Okay? Gunakanlah ilmu yang kita dah dapat, kita dah belajar. Gunakanlah ni baik, ni buruk. Kan je tu. Pilih sendirilah. Kalau salah pilih, tu yang tadi besok akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan musannif atau pengarang dengan wala ikhtiaran adalah sebagai ataf tafsir. Ataf tafsir bagi makna majbur. Ataf tafsir bagi makna majbur. Kan? Waw yang ada pada wala ikhtiaran itu waw ataf. Waw ataf tafsir. Dia ataf tapi mentafsirkan kepada makna majbur. Falaisa majbur wala ikhtiaran. Maka tiadalah Allah Ta'ala itu terpaksa dalam erti tidak mempunyai pilihan. Jadi waw pada wala ikhtiar itu, waw itulah waw ataf. Ataf tafsir. Mana ikhtiar ini adalah mentafsirkan kepada makna majbur. Mentafsirkan kepada makna majbur. Maka seolah-olahnya dia berkata, dalam erti tidak mempunyai pilihan, dalam hal terbitnya segala perbuatan darinya. Jadi perkataan musannif dengan wala ikhtiaran adalah sebagai ataf tafsir kepada makna majbur. Maka seolah-olah dia berkata dalam erti tidak mempunyai pilihan, dalam hal terbitnya segala perbuatan daripadanya. Dalam erti tidak mempunyai pilihan, dalam hal terbitnya segala perbuatan daripadanya. Jadi ataf itu ataf tafsir di makna majbur. Faka'annahu qala ayyu ay la ikhtiyar lahu fi suduri afalihi anhu wa huwa musallatun alaihi nafsus sabi'. Famuradu bihi annahu laysa lahu ikhtiyar lahu bal huwa bahal lahu ikhtiyar. Jadi tujuan musannif dengan demikian adalah untuk menyatakan penolakan kepada golongan Jabariyah. Di mana Jabariyah dalam ucapan mereka dia kata sesungguhnya hamba itu majbur. Dia kata sesungguhnya hamba itu majbur, mana dipaksa, yakni tidak ada pilihan baginya dalam hal terbitnya semua perbuatan-perbuatan daripadanya. Maka dianya manusia seperti bulu yang diterbangkan di udara, diombang-ambing oleh angin.
ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. Ini pahaman Jabariyah lah. Dia kata sesungguhnya hamba itu majbur. Dia kata hamba ini adalah majbur, mana dipaksa oleh Allah Ta'ala. Tidak ada pilihan bagi hamba. Dia kata tak ada pilihan baginya dalam hal terbitnya sebuah perbuatan-perbuatan daripadanya. Maka dianya hamba tadi seperti bulu yang digantungkan di udara, diterbangkan oleh angin ke kiri ke kanan dan sebagainya. Jadi penyair mereka berkata dengan tujuan menolak pendapat Ahlussunnah. Jadi apa kata penyair golongan Jabariyah? Apa kata golongan Jabariyah dalam syair ni? Dia kata mereka pun pandai bersyair juga kan. Jabariyah pun pandai juga bersyair. Macam tu. Apa kata syair mereka? Dia kata mahilatul abdi wal iqdaru jariyah alaihi fi kulli halin ayyuha ar-ra'i alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka an tabtalla bil ma'i. Iyyaka an tabtalla bil ma'i. Maksudnya apa tuan-tuan? Apakah upaya manusia itu sedangkan segala ketentuannya telah berlaku atasnya pada tiap-tiap keadaan wahai orang yang melihat. Dia kata mahilatul abdi wal iqdar jariyah alaihi fi kulli halin ayyuhal ra'i. Dia kata dia kata apa? Apakah upaya manusia itu sedangkan segala ketentuan telah berlaku atasnya pada tiap-tiap keadaan wahai orang yang ra'i, wahai orang yang melihat. Seolah-olah dia hamba tadi telah dilemparkan ke dalam lautan dalam keadaan tangannya terikat. Hamba ni dia kata macam orang yang dicampak dalam lautan. Tangan terikat ke belakang pundak. Dia kata, ni pandai macam mana dia punya bahasa dia lah. Cara dia cakap lah. Ni nak sokong ni punya pendapat tu. Gitu. Untuk menyatakan bahawa manusia ni semuanya adalah majbur, dipaksa oleh Allah Ta'ala. Dia kata, dia telah melemparkan, dia macam seorang lelaki yang dilemparkan dalam lautan, dalam keadaan tangannya terikat, kuat ke belakang pundak dia. Pundak belakang dekat je lah. Dia berkata padanya, awaslah engkau kalau sampai basah terkena air. Sampai dia cakap, ikat orang tu dicampak dalam laut. Sampai dicampak laut, dia kata, oi, awas, jangan terkena air. Dia kata, awas, jangan kena air. Tapi dia campak orang tu, ikat tu. Kalau segi logik tentang macam mana tu? Kena tak orang terkena air? Kan? Segi logik kita tentu dia kena air. Tapi dia cakap, jangan kena air. Gitu. Jadi, dia punya syair ini dibantah oleh Ahlussunnah. Apa Ahlussunnah bantah? Tentang dia kata, terhadap ucapan ini, sebahagian tokoh Ahlussunnah menjawab. Dia kata, in haffahul lutfu lam yamsashu bil min balali. Walam yubali bitakfifin wal ilqa'i wa in yakum qadarul maula bi gharqatihi fahwal ghariku wa in ulqiya bis sahra dia kata apa? Kata ulama Ahlussunnah membantah Jabariyah tadi. Dia kata jika kelemutan Allah Ta'ala tadi menyelimutinya, tidaklah pernah dia tersentuh kebasahan dan tidak peduli dia dengan pengikatan dan juga pelemparan tadi. Maknanya kalau dia yakin dengan hamba yang dicampak dalam air tadi, kalau dia yakin dengan kelemutan Allah, kekuasaan Allah Ta'ala, dia kata aku takkan basah. Aku takkan basah. Gitu. Walaupun tangan terikat. Aku yakin aku takkan basah. Gitu. Nampak? Jika kelemutan Allah itu menyeliputinya, tidaklah pernah dia tersentuh kebasahan
dan tidak peduli dia dengan pengikatan dan kelemparan tadi. Dia tak peduli. Kau nak lempar aku, lemparlah gitu. Kau nak ikat aku nak ikatlah tu belakang kau gitu. Jika adalah ketetapan Allah Taala itu dengan ketenggelamannya, maka dia pun akan tenggelam meskipun tercampak di luas padang pasir Sahara. Kalau Allah Taala tentukan tuan-tuan, orang tu tenggelam, macam mana pun dia mesti tenggelam. Dia kata, walaupun kau duduk kat padang pasir, dia kata. Walaupun kita duduk atas padang pasir yang kita yakin memang tak akan tenggelam, tuan-tuan. Padang pasir, mana mungkin tenggelam? Jauh daripada air, kan? Tapi kalau Allah Ta'ala tentukan kita, takdirkan kita tenggelam, walaupun duduk atas padang pasir, kita akan tenggelam. Macam tu. Contohlah kalau kita duduk dalam masjid kan. Kalau kita fikir logik duduk dalam masjid ni, kena banjir tak? Takkan kena banjir? Betul tak? Sebab sungai jauh. Tapi kalau seandainya Allah Ta'ala tentukan kita kena banjir, kena tak? Walaupun kita duduk atas atap masjid, tuan-tuan. Walaupun kita atas masjid. Kalau Allah Ta'ala takdirkan sampai air banjir, dia akan banjir juga. Itu jawapan dia. Jawapan daripada golongan ulama Ahlussunnah, tuan-tuan. Jadi mononglah Jabariyah tadi. Dia ingat orang boleh termakan dia punya syair itu, tuan. Macam tu. Masya-Allah. Okey. Sekadar itulah, tuan-tuan, perbincangan kita pada malam ini. Insya-Allah akan datang semua lagi tu. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafiyil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a, yaqinan shadiqa, ma'alam mutaqabbala, warizqan halalan mubarakatan katsira. Wasyana fata ya alim na ilana qulubana binuri ma'rifataka wa ftahna fa'arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabalallahu minkum.